إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ya kalamullah, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara dan sejahat-jahatnya adalah perkara yang mengada-ngadakan satu perkara yang baru dalam agama. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu tempat dalam neraka. Kita sambung pengajian kitab Zadul Ma'ad, masih lagi dalam bab kelebihan-kelebihan hari Jumaat. Pada keistimewaan yang ke-11 dah sudah kan, last terakhir sekali yang kita ulangkan sedikit pada minggu lepas. Kita bincangkan bahawa disunnahkan kita awal-awal datang ke masjid, kemudian kita mendirikan solat sunat mutlak. Maksudnya bagi siapa yang menghadiri hari Jumaat, sembahyang Jumaat di masjid, maka dia ke masjid dan mendirikan solat sunat mutlak. Mungkin pada waktu duha tu dia boleh buat solat sunat duha lah, ataupun kita boleh katakan solat sunat duha boleh. Apa saja solat sunat yang dilakukan sehinggalah imam keluar. Dan kita kena faham, apabila imam keluar itu pada zaman Nabi SAW, imam keluar pada azan yang pertama. Sebab pada zaman Nabi tidak ada dua azan. Pada zaman Nabi tidak ada dua azan azan Jumaat hanyalah satu azan sahaja. Bila Nabi naik ke mimbar, maka diazankan azan Jumaat. Kemudian lepas tu dikata bila Nabi naik ke mimbar, semua dah stop dah. Kemudian azan, lepas azan terus mulakan khutbah. Berbeza dengan sekarang ni, iaitu kita ada azan pertama, lepas tu azan kedua, barulah kita dengar khutbah Jumaat. Betul tak? Apakah amalan ini? Amalan yang baru. Kita katakan amalan ini dimulakan pada zaman Uthman bin Affan. Sebab apabila melihat umat Islam semakin ramai, semakin luas bandar tersebut, maka panggilan yang sekali itu tak sempat untuk orang menghadirinya. Maka dibuatlah satu lagi azan. Dan ini kerana maslahah. Maslahah maksudnya kepentingan umum. Dan pada zaman Ali mengembalikan balik pada satu azan. Maka para ulama berbincang masalah ni. Dia kata, kenapa berlaku dua azan? Dia kata, kalaulah kita berhajat pada dua azan, maka apa yang dilakukan oleh Uthman itu benar. Namun kata Imam Syafi'i, tidak syak lagi, yang afdalnya sekali, seperti mana yang dilakukan pada zaman Nabi SAW. Dan kita tidak membida'ahkan perbuatan tersebut, ataupun kita menghukumnya sesat pula, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang Malaysia. Bila dia pergi polis, dia kata, polis ni azan Jumaat sekali no, dia kata. Awak beza sangat, dia kata. Dia pelik, seolah-olah benda tu adalah benda yang baru dalam Islam. Dan itulah asal. Dan itu adalah yang asal.
Asal lah. Asal bahasa Arab, asal Melayu. Yang asal. Itu yang asalnya. Jadi sebab itulah bila azan yang pertama saja kita dah stop dah. Tidak ada solat sunat lagi. Habis tu ustaz, bukan kalau di masjid sekarang lepas azan pertama orang suruh bangkit untuk solat sunat qabliyah Jumaat. Sinilah mahalul khilaf, tempat berlakunya perbezaan pendapat. Kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kita pernah bincang sebelum ni, tidaklah di antara azan dan iqamah itu melainkan padanya ada solat sunat rakaatain. Nabi kata kan, seperti solat sunat maghrib, Nabi kata siapa nak buat buatlah, siapa nak buat buatlah, siapa nak buat buatlah jika kamu kehendakinya. Namun pada solat sunat qabliyah Jumaat ini tidak syak lagi. Pendapat yang lebih kuat padanya adalah tidak ada solat sunat qabliyah Jumaat. Namun siapa nak buat buatlah. Saya tak kata benda tu salah, itu pendapat. Namun kita ambil pendapat yang terkuat sebab zaman Nabi SAW tidak berlaku solat sunat qabliyah Jumaat. Yang ada hanyalah solat sunat mutlak atau solat sunat duha yang didirikan sehinggalah imam itu keluar. Solat sunat duha sampai matahari tegak aja. Tapi hari Jumaat kita bincang sebelum ni dikecualikan. Pada hari Jumaat, maksudnya lepas matahari tegak tu sampai ke zuhur itu tidak ada lagi larangan. Kita bincang sebelum ni seperti Imam Syafi'i, kalau kita tengok surat 524, menjadi kebiasaan manusia berangkat menuju Jumaat menjelang tengah hari dan melakukan salat hingga imam datang. Ini pendapat, bahkan ini pendapat imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada masalah soalan ni? Ada bab ni? Tak ada. Okey. Keistimewaan ke-12 pula. Ini kita masuk keistimewaan yang ke-12. Al-thaniyatu ashar, membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqin atau surah Sabbihis dan surah Al-Ghashiyah pada salat Jumaat. Rasulullah SAW biasa membaca surah-surah itu pada salat Jumaat. Demikian disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, itu Sahih Muslim. Kalau kita tengok nota kaki bawah tu, ada dalam Muslim dalam Sahih kitab Al-Jumu'ah bab ma yuqra, apa yang dibaca fi salatil Jumu'ah, dalam salat Jumaat. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga oleh Abu Daud dalam kitab Shalah bab ma yuqra bihi, apa yang dibaca dengannya pada hari Jumaat. At-Tirmizi dalam kitab Shalah bab ma jaa, dalam bab membincangkan apa yang dibaca qiraah fi as-salatul Jumaah, dalam salat Jumaat. Dan Ibnu Majah juga dalam kitab Iqamatus Shalah bab ma jaa fi al-qiraati fi salati yaumil Jumaah, dalam salat hari Jumaat apa yang dibaca. Maksudnya dalam Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah semuanya meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi baca surah-surah yang disebutkan tadi, iaitu suratul Jumu'ah dan surah Al-Munafiqin. Bukan kita membaca sebahagian daripada surah Al-Jumu'ah, kita ambil 4 ayat terakhir last tu saja. Kan? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah, tu ayat tu. Biasanya imam dah akan baca hanya hujung tu saja. Dikatakan yang afdal dibacakan surah tu kesempurna, yang sesempurnanya. Tapi kalau baca surah lain boleh tak ustaz? Tak ada masalah. Kita kata itu adalah sunat. Dan kita gaduh bab tu pula. Seperti kita katakan yang afdal. Disebutkan juga bahawa Nabi SAW biasa membaca pada salat Jumaat surah Al-Jumu'ah dan surah Hal Ataka Hadith Al-Ghashiyah lah. Semuanya ini dinukil secara accurate, itu sahih daripada beliau SAW. Tidak disukai membaca sebahagian ayat, tidak disukai. Tapi kita tidak kata haram, tidak disukai daripada surah-surah tersebut. Atau membaca satu surah di antaranya dalam 2 rakaat, kita pecah 2. Sebab perkara tersebut menyelisihi sunnah. Adapun para imam yang bodoh malah melakukan seperti itu, terus bukan imam. Bodoh ni sekali lagi jahil, bukannya bodoh. Bukan bodoh, ingat ni bodoh Indonesia. Bodoh Indonesia maksudnya jahil, tak tahu. Itu macam Ustaz Yazid kan, kalau dia kata kita nasihat mereka itu semuanya bodoh, dia kata. Bukannya bodoh, kita faham. Kalau kita faham bodoh tu bengap, bukan? Stupid, bukan? Mereka jahil, ignorant. Betul tak? Jahil, ignorant? Yes, ignorant, tak tahu, tak ada ilmu.
Ya. Yang pula teruknya Ibn Qayyim ni. Juhal. Okey. Adapun para imam yang jahil, maka mereka melakukan seperti ini terus menerus. Lagi sedap ayat. Betul kan Ijaz? Baik, ini bahasa Indonesia. Lepas tu kalau bahasa Indonesia kita kata dia bodoh, dia tak marah. Dia tak marah. Sebab dia kata, Ustaz, saya ini bodoh Ustaz. Maksudnya dia jahil. Okey? Ada soalan sebab ni? Simple lah tajuk ni. Yang ke-13 pula. Ia adalah hari raya yang terulang-ulang dalam sepekan, seminggu. Bukan pekan Rabu ke bukan, pekan. Fil usbu' annahu yawmu 'idin mutakarririn fil usbu'. Wa qad rawa Abu Abdullah bin Majah, Masih Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Abu Lubabah bin Abdul Munzir, ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, apa hadisnya? Yaumal Jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumaat itu penghulu sekalian hari. Wa a'zamuha 'indallah, dan yang paling agung sekali di sisi Allah. Wa huwa a'zamu 'indallahi min yaumil adha. Dia lebih agung di sisi Allah daripada hari Aidil Adha. Wa yaumal fitri, dan juga hari raya puasa. Fihi khamsatu khilal, padanya ada 5 perkara yang hebatlah, perkara yang hebat padanya, iaitu khalaqallahu fihi Adam, Allah Ta'ala mencipta Adam pada hari Jumaat. Wa ahbata fihi Adama ilal ard, dan menurunkan Adam ke bumi pada hari tersebut. Wa fihi tuwfiya atau tawaffallahu Adam, pada hari tersebut Allah Ta'ala mewafatkan Adam. Wa fihi sa'atun la yas'alullaha al-'abdu fiha syai'an illa a'tah, pada yang satu saat, satu masa yang tidaklah seorang itu memohon kepada Allah, melainkan dia akan diberi permohonannya itu. Ma lam yas'al haraman, selagi mana dia tak minta benda yang haram. Nabi SAW Nabi kata, doa orang itu mustajabah malam yad'u ila ismin aw qati'atir rahim. Kata Nabi SAW, doa orang itu akan makbul selagi mana dia tidak berdoa tentang perkara yang memutuskan silaturahim, dan tentang doa yang dosa lah, benda yang haram. Wa fihi taqumus sa'ah, padanya lah terbitnya berlakunya hari kiamat. Ma min malakin muqarrab wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala syajarin illa wa hunna yashfiqna min yaumil jum'ah. Dan tidak adalah daripada malaikat yang dekat di sisi Allah, tidak juga langit, tidak juga bumi, tidak juga angin, tidak juga gunung, tidak juga pokok, melainkan mereka semua takutkan hari Jumaat kerana takut berlakunya hari kiamat. Mungkin antara sebab ni lah orang Melayu di hari Jumaat tu lain macam bertakwa sikit, betul tak? Tak boleh tipu tahu hari ni Jumaat. Betul tak? Dulu kan tak baik tipu hari ni Jumaat. Kita katakan tipu tu hari mana-mana pun berdosa. Tapi hadis sahih, maksudnya hari ni ialah hari yang hari Aid, hari raya kita. Bahkan hadis ni kalau kita tengok nota kakinya 739, sanadnya hasan. Ibnu Majah hadis iqamatus salah bab fadl yaumul jumaah, dan Ahmad dan Musnad sanadnya hasan, sanadnya bagus. Walaupun kita tak kata hadis itu sahih ataupun hadis itu hasan, tapi sanadnya hasan. Maksudnya ini satu bentuk kita kata salah satu penguat lah, walaupun kita tak confirmkan dia sahih. Bila para ulama kita kata sanadnya hasan atau sanadnya sahih, belum confirm lagi hadis itu sahih, tapi at least kita tahu juga sanadnya okey. Maka barakallahu fikum. Dan dia pula makna-maknanya telah disokong oleh hadis-hadis yang sahih yang lain, maka kita kata dia hadis yang diterima. Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebutkan dalam bab ni. Kat sini kesimpulannya bahawa hari Jumaat ni yang paling layak untuk kita agungkan. Kalau hari raya puasa kita patut cuti, kita patut agungkannya hari Adha. Begitu juga dengan hari Jumaat. Ya, betul. Malaikat ada malaikat muqarrab, malaikat dekat kan, seperti malaikat Jibril,
Maksudnya tak ada satu pun malaikat yang dekat dengan Allah, melainkan mereka semua takut. Maksudnya tak ada satu pun tak takut. Tak ada satu pun yang tak takut. Ni bahasa Arab kan, dia kata tidaklah melainkan. Tidak ada seorang pun dalam kelas ini melainkan dia itu takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah, itu ayat uslub bahasa Arab nak menunjukkan bahawa semua takut. Kalau kita kata malaikat semua takut hari kiamat, itu belum kuat lagi. Malaikat-malaikat takutkan hari kiamat, itu belum kuat lagi. Tapi tidak ada satu malaikat pun melainkan mereka semua takutkan akan hari kiamat. Itu kaedah bahasa Arab. Dia penafian, lepas tu dia ada isbat, ada nafi, lepas tu dia ada isbat. Yang ke-14, innahu yustahabu an yalbas fihi ahsana thiyab ila allati yaqdiru 'alayha. Iaitu disunnahkan dia untuk memakai pakaian yang terbaik, yang telah ditakdirkan baginya, yang telah dikadarkan baginya. Maksudnya kalau pakaian terbaiknya ialah baju Melayunya 4 tahun dulu, maka itu pakaian terbaik dia. Faham tak? Yang telah ditakdirkan baginya, mampu dia dapat. Bukan maksudnya mesti kena beli baju baru. Sebab tu kita silap faham juga, hari raya mesti nak baju baru, dengan alasan dia kata, bukankah kita digalakkan pakai baju yang terbaik? Tak, terbaik pada orang yang kemampuannya. Bukan semestinya kena beli baju baru. Lepas tu kadang-kadang anak tu perlukan lagi benda lain. Anak-anak yatim tu perlukan lebih penting daripada tu, belajar apa semua. Tapi kita utamakan baju raya apa semua dan lain. Yang mungkin nak masukkan kegembiraan ni, itu lain cerita lah. Tapi kita kena bagi perhatian, kadang-kadang orang membazirkan duitnya. Ratusan ringgit semata-mata. Sedangkan barulah bulan 8, katakanlah 3-4 bulan ada wedding, dah tempah baju baru dah. Hari raya nak tempah juga baju baru. Dan baju wedding tu baru pakai sekali masa wedding tu. Tak, tu baju wedding, bang, ini baju raya. Barakallahu fikum. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Abu Ayyub, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi hari Jumaat. Dan kita bincang masalah ni, wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Sunat, mazhab Syafi'i sunat. Tapi pendapat yang rajih masalah ni ialah diwajib untuk siapa yang menghadiri salat Jumaat. Mandi tasala yaumul Jumaah, siapa yang mandi pada hari Jumaat. Wa massa min tibin, dan letakkan minyak wangi padanya. In kana lah, kalau dia ada. Wa labisa min ahsani siyabih, dan pakai pakaian yang terbaik. Lepas tu kita kadang-kadang bila tengok orang pakai pagoda dengan pelekat Jumaat tu, kita rasa macam kita nak marah, tak marah. Tapi benda tu sunat kan. Tapi macam tak perhatilah. Kalau hari raya cuba pakai macam tu, mesti orang kata gila. Hari raya boleh bagi melekat dengan pagoda, mesti orang kata gila dia ni. Tapi kalau hari Jumaat, biasa tengok orang pakai pagoda dengan kain melekat. Seluar siam tu yang batik tu. Tak kisahlah macam mana pun. Thumma kharaja wa alaihi sakinah, dan dia keluar dalam keadaan tenang, jangan kelang kabut. Lepas tu dalam hadis Nabi SAW, banyak dalam bab bila ada perkumpulan orang ramai, mesti Nabi selalu sebutkan tenang-tenang. Mesti time haji Nabi kata uskun, tenang-tenang, jangan kelang kabut. Hari Jumaat kelang kabut, semua nak parking paling dekat sekali. Lagi buat double parking. Kalau double parking, dah tahu dia double parking, hari Jumaat dia lah yang keluar pertama dulu. Dia relax ke dalam tu, nak zikir apa semua. Dia telah menghalang orang. Ini saya sebut sebab masjid saya sendiri macam tu. Dia lah last kali, dia park tu, dia block semua kereta-kereta dalam tu. Sebab dia block dalam pintu. Lepas tu dia yang last kali keluar. Dia kata tak apa, kita pentingkan zikir. La haula wala quwwata illa billah. Tak tahu ada orang nak hantar anak sekolah, nak kerja apa, appointment apa semua. Barakallahu fikum. Ni kata uskun, tenang. Jadi kalau kita bayangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ni ketika musim haji. Lepas tu para sahabat tak ada sampai nak bertumbuk, nak bergaduh, nak apa semua. Ketika musim haji semua boleh cium Hajar Aswad, relax, tak ada masalah. Lepas zaman sahabat dan dah start zaman tabi'in, dah start ada orang-orang yang pelik-pelik ni. Ketika itulah baru dah start ada orang berebut nak cium Hajar Aswad. Sebelum para sahabat semua boleh je Hajar Aswad.
Tak ada pun macam sekarang. Sebab tidak ada ketenangan, tidak ada uskun. Semua nak habiskan dia dulu. Itu juga hari Jumaat. Sebab semua nak selesaikan, nak keluar, dia dulu nak keluar. Macam dia je nak ada urusan. Mana-mana urusan juga. Lepas tu kata thumma kharaja wa alaihi sakinah. Dan kedua, bila tenang, maksudnya datang last minute ke datang awal? Awal lah, kalau last minute dah dengar dah innallaha wa malaikatahu, tu dah gelabah, dah tak tenang lah. Yang itu dulu tenang. As-sakinah hatta ya'til masjid, datang masjid, thumma yarka' in badalah. Kena nampak ni. Thumma yarka' in badalah. Dan kemudian dia solat 2 rakaat mana yang dia mampu. Walam yu'zi ahadan, tidak menyakiti seorang pun. Sebab biasanya perkumpulan orang ramai ni kita suka sakiti orang. Sama ada sakiti secara fizikal atau sakiti dari segi psikologi dia. Sakiti dari segi fizikal, iaitu kita langgar dia, kita tolak dia, dah penuh kan? Mungkin Malaysia ni kurang. Tempat-tempat yang banyak orang berkumpul untuk solat Jumaat seperti di Mekah dan lain-lain, dia menyakiti orang. Kadang-kadang orang terduduk, dia pergi tolak pelan-pelan, orang tersepit dia. Nampak tak? Biasa kena tak? Biasa. Kadang-kadang dia terpusing sikit je, sekali sak dia masuk. Dah tak boleh masuk dah. Ini yu'zi ahadan. Itulah hadis Nabi SAW. Dia kata jangan kau pisahkan. Hatta kalau 2 orang, katakanlah kita tahu dia anak beranak 2 orang, Nabi kata jangan pisahkan 2 orang yang sedang duduk. Jangan pisahkan. Kalau tak boleh kita tahu dia, kita letak sebelah sini. Sebab tu guru saya dulu kata, Syekh Abdul Laith yang mengajar hadis di UAE, kata alhamdulillah orang Melayu ni bagus. Kalau dia lalu dia, tangan tu dia ada. Salam kiri kanan dulu baru dia semayang. Itu baguslah. Itu bab. Tak macam setengah-setengah bangsa, dia tegak je, langgar je. Okey. Yang kedua, menyakiti dari segi psikologi dia, iaitu dengan saya sebut tadi itulah. Pertama, dia baca Quran dengan kuat, badannya berbau, menyakiti kiri kanan-kanannya, menyakiti jirannya. Dan itu juga termasuk jiran yang Allah SWT sebut dalam Quran, wasahibi bil jamb. Itu orang yang kamu patut jaga adalah sahibi bil jamb, jiran kamu. Dan jiran kita bukan jiran rumah saja. Sekarang ni anda sedang berjiran antara kiri kanan. Jangan sakiti. Jangan sakiti dengan contohnya, dia tengah dengar ustaz cakap, dia cakap lah kokek. Dia dengar. Nampak dia terganggu. Nak dengar cakap orang ni ke, kan kalau aku kata syik kan dia kecil hati. Ni teman aku datang yang taklim 20 tahun dah ni. Barakallahu fikum. Ini contohnya lah, dia sakiti. Ini guru saya sebut macam tu lah. Atau tengah-tengah ni, tengah tulis ni, pen. Madam. Ini sakiti juga, menyakiti orang yang sedang nak mengaji. Dan begitu juga di masjid. Itu kita baca dengan kuat, dengan orang sebelah. Buat perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Contoh dia pergi main game, orang sebelah sakit hati tengok. Maksudnya janganlah dia buka, ada setengah tu buka Facebook dalam masjid. Dan tahu bila buka Facebook ada gambar-gambar tak elok apa semua. Barakallahu fikum. Nak buka gambar perempuan tidak berhijab, gambar kan ada perempuan seksi dalam tu, kadang-kadang ada berita-berita tak betul kita buka dalam masjid. Barakallahu fikum. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita, tak agar kita jauh daripada fitnah-fitnah ini. Thumma ansata, kemudian dia diam. Idza kharaja imamuh, bila keluar imam dah tak boleh bercakap lagi dah. Hatta yusalliya, sehingga dia salat. Kanat kaffaratun lima bainahuma, kafarah di antara keduanya. Seperti hadis Nabi SAW, hadis Amr al-As, kita biasa dengar kan? Amr al-As masuk Islam, ya Rasulullah, sudah aku masuk Islam, boleh tak kau janji pada aku bahawa Allah Ta'ala mengampunkan dosaku? Lalu Nabi tersenyum, Nabi kata, tidakkah kau tahu wahai Amr al-As, bahawa sungguhnya al-Islam yahdimu ma qablah, wal umratu tahdimu ma qablaha, wal jum'atu tahdimu ma qablaha, was salatu tahdimu ma qablaha, was sawmu yahdimu ma qablaha. Iaitu Nabi SAW sebut Islam tu menghapuskan apa yang sebelumnya. Salat 5 waktu menghapuskan sebelumnya. Jumaat antara Jumaat menghapuskan antara yang sebelumnya. Ramadan antara Ramadan menghapuskan antara keduanya. Kanat kafaratan lima bainahuma, kafarah di antara dosa-dosa yang lakukan. Majtunibatil kabair, kata Nabi SAW. Nah, di lain selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi bila ulama kata menghapuskan dosa antara keduanya, ini bukan dosa besar. Dosa besar berhajat kepada taubat. Seperti hadis berkenaan dengan wuduk. Bila kita basuh, ambil wuduk, jatuhlah dosa. Itu juga dengan
Nabi kata ittabi'il hasanati as-sayyi'atul hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang jahat itu dengan perbuatan yang baik. Saya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan yang jahat. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Allah Ta'ala kata dalam Quran, sebenarnya kebaikan itu menghapuskan kejahatan itu adalah dosa-dosa selain daripada dosa besar. Dosa besar berhajat kepada taubat. Okey. Bismillah. Dan sunnah Abi Daud pula daripada Abdullah bin Salam annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul berkata alal mimbar fi yaumil jumu'ah, atas mimbar pada Jumaat, ma ala ahadikum law ishtara thawbaini yaumil jumu'ati siwa thawbai mihnatih. Kata Nabi sallallahu apa maksud dia? Bagusnya kalaulah setiap orang daripada kamu membeli 2 pakaian pada hari Jumaat selain daripada pakaian pekerjaannya. Betul tak terjemahan saya? Pakaian kerjanya. Sebab bila pakaian kerja dia pergi ladang, badannya busuk apa semua, Nabi kata kalau boleh adalah satu pakaian lain khas untuk kita pergi solat. Okey. Itu bagusnya orang Melayu juga, bila nak solat dia mesti nak pakai baju yang elok. Bila korban tu, dah korban baju dah kotor-kotor, nak balik saya tukar baju dulu, bagus. Tapi kadang-kadang ada juga tak bagusnya bab tu, iaitu bila dah tak boleh tukar, dia tak semayang. Nampak tak? Bila tak boleh tukar, dia tak nak semayang Jumaat. Baju air kotor lah. Kotor apa? Tadi air berkebun, najis ke? Tak najis. Habis tu, yelah kotor, tak sedap. Tapi dah jemaah dah nak didirikan ni. Jemaah dah nak didirikan, maka ke atas dia mengutamakan jemaah itu, bukannya. Ya betul, Nabi SAW kata jangan sakiti orang lain. Tapi kalau dah tak ada alternatif lain, katakan memang badan dah memang bau hapak betul ni, hapaknya, tapi dah jemaah, masa kita pergi masuk toilet tu, buatlah apa yang patut kita buat. Bersihkanlah ketiak-ketiak tu, hilangkan yang masam-masam tu, kemudian pakai baju tu balik, kemudian solat. Ambil banyak atau banyak-banyak sikit sapu apa semua. Jangan menyebabkanlah baju kotor. Kadang-kadang seluar kotor lah, tak boleh semayang. I tak bawa kain, dia kata. Dia kata seluar you ada air kencing ke tak seluar you? Tak. Ya tapi mana tahu, dah keluar mazhab, mana tahu. Mazhab mana tahu, satu lagi bahaya. Mazhab mana tahu, iaitu mana tahu masa jalan tadi terlanggar anjing, terlanggar. Betul Nabi SAW suruh tinggikan seluar. Seluar pula orang Melaka. Seluar. Tinggikan seluar. Tinggikan atas buku lali. Betul dia kata, Umar Al-Khattab dia nampak orang labuh-labuh, dia kata angkatkan kerana itu lebih atqa li rabbik, lebih bertakwa kepada Tuhan kamu, wa anqa li thawbik, dan lebih bersih untuk seluar kamu. Wa anqa, betul tak, bila kita pakai tinggi, tak adalah terserit sana, terserit sini apa semua. Dan hatta kalau terserit sekalipun, macam seluar zaman-zaman saya sekolah dulu, budak-budak selalu pakai seluar labuh sampai dia punya hujung dia, jeans dia tu sampai ada berbulu-bulu. Itu style kata. Kalau kata sampai bulu-bulu tersebut, hatta kalau berbulu sekalipun, kalau confirm tak ada najis, tak ada bau tiak anjing kat seluar tu, maka boleh kita pakai. Seperti hadis Nabi SAW, bagi wanita dia labuhkan pakaiannya, Rasulullah, bagaimana kalau kita dah sapu apa semua, Nabi kata apa yang kamu lalu selepas itu menyucikannya. Barakallahu fikum. Selesai masalah. Pencerahan sikit tentang pakaian ni. Kalau musim haji, orang tu datang dengan rambutnya yang bergerbang-gerbang, pakaiannya yang ini, digambarkan seperti itulah orang pergi haji. Sedangkan ini kita kena bersih, kemas. Hadis Nabi SAW, Nabi kata, Allah SWT telah bersabda, telah berfirman, ada hadis kursi, aku berbangga melihat hamba-Ku Ash'ath Aghbar, berdebu dan kusut masai ketika musim haji. Kena ingat, berdebu dan kusut masai itu bukan disengaja mendebukan dirinya dan mengkusut masaikan dirinya. Bukan. Maksudnya, ya kita kena faham, ya berjalan, nanti setengah jalan kaki, dah sampai ke padang Arafah, dah pandang sampai kat sempat semua, maka dia dah berdebu, berpeluh badannya. Dan kita pula tak ada masa tu kecoh-kecoh nak sikat-sikat apa mana ada masa tu. Dia tak fikir dah, fikir nak selesaikan haji. Maka ketika tu, itu yang Allah Ta'ala puji orang macam tu. Bukannya maksudnya kau nak usah kemas sangat. Bukankah Nabi SAW bila nak start umrah,
Nabi sikat, Nabi letakkan minyak sampai Aisyah kata sampai berkilat rambut Nabi SAW kena letak minyak wangi. Sampai berkilat rambut Nabi. Punyalah banyak. Haji lah, bukan haji lah. Jadi bukan musim haji saja. Begitu juga dengan masalah saya sebut dulu kan, orang berpuasa tu Allah SWT suka mulut orang puasa. La khalufu famus saim ahabbu indallah min amrih miskin. Bau busuk tu bukannya Allah Ta'ala suruh kita membusukkan mulut kita, maksudnya you jangan gosok gigi pagi-pagi tahu. Allah Ta'ala suka bau busuk. Dia kata, I tak suka lah bau busuk. Jangan, Allah Ta'ala suka bau busuk. Dia kata, nak usik isteri dia lah kan. Kita bukan macam tu. Yang itu adalah bila dah puasa, mesti lepas tu dia macam mana dia gosok gigi pun, lepas tu dia akan keluar bau busuk daripada perut dia, gas keluar. Bukan maksudnya Allah Ta'ala suka kepada kebusukan. Mana boleh. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik dan suka benda yang cantik. Inna tuhur syatrul iman, iaitu bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Kan, betul tak? Dan hadis Nabi SAW, tidak ada benda yang paling aku suka dunia ini melainkan minyak wangi dan juga wanita yang salihah. Itu Nabi suka minyak wangi. Maksud Nabi suka wangi. Ya, Nabi suka wangi. Soalan. Bahkan perempuan haid sekali pun kan, keadaan haid, bila perempuan haid apa Nabi kata? Letak minyak wangi, letak benda yang boleh mewangikan. Bila bau darah atau bersama busuk kan, hanya letak benda yang boleh mewangikan. Ini bab berkenaan dengan kalau orang tu ada kemampuan untuk beli. Kalau tak ada kemampuan, macam mana? Sebagian sahabat ada satu kain saja. Sebagian sahabat ada satu kain. Bahkan tabik daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagian memang ada selai kain. Siapa nama gubernur tu? La haula wala quwwata illa billah. Yang bila dia pergi satu hari dia pergi sembahyang Jumaat, dia pergi lambat. Lalu rakyat dia report dekat Umar Al-Khattab. Kenapa datang lambat sembahyang? Dia kata sebab aku ada satu pakaian je. Dan aku selalu basuh pagi Jumaat, sebab aku nak pergi sembahyang Jumaat tu dengan pakaian yang terbaik. Jadi aku ada satu pakaian, sedangkan dia masa tu dia gubernur. Jadi bila orang report kat dia selalu datang lambat, maksudnya lambat mesti bukan lambat sampai ada khutbah naik, tidak kan? Tapi sebabkan dia kata aku ada satu pakaian, tapi aku nak pakai terbaik dengan satu pakaian, jadi dia tetap juga dia basuh pada pagi tu. Dan dia basuh pada pagi tu terus kering, sebab tu dia lambat sedikit berbanding dengan orang lain. Siapa nama dia? Carilah homework. Kalau jumpa saya bagi hadiah. Dalam Sunan Abi Daud daripada Abdullah bin Salam bahawa dia mendengar Rasulullah kemudian dalam Sunan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW berkhutbah pada manusia pada hari Jumaat. Lalu beliau melihat mereka mengenakan pakaian macan. Mana Arab dia? An-Nimar. Pakaian An-Nimar maksud pakaian yang tak cantik sangat lah. Buruk. Tidak mengapa bagi salah seorang kamu jika mendapati keluasan untuk memiliki dua pakaian untuk Jumaatnya selain dua pakaian kerjanya. Saya cek balik An-Nimar nanti. An-Nimar. Ni kita cek balik ya. KIV dulu maksudnya. Keistimewaan ke-15 Al-Khamisatu Asyarah, disukai membakar wangian bukhur. Ni panggil bukhur. Nak tahu bukhur tak? Kalau kita negara Arab kan asap-asap wangi kemenyan tu, punya wangi tu. Sa'id bin Mansur menyebutkan daripada Nu'aim bin Abdullah Al-Mujbir bahawa Umar bin Al-Khattab memerintahkan membakar kayu wangian gaharu al-bukhur di Masjid Madinah setiap Jumaat ketika tengah hari. Yalah, buat perjumpaan awam bila digalakkan, disukai. Dia tak kata disunatkan, disukai. Nampak tak beza tak? Disunatkan dengan disukai. Wangian ni dia subjektif.
Kalau saya tak suka bau tu. Bukan ikut uruf lah. Baru. Ikut uruf lah. Orang Arab suka bau tu. Marah. Orang Arab suka bau garam. Arab lagi pekat tu, lagi sakit hidung tu lagi suka. Kita sakit hidung kan, bau kan. Kita kata ikut uruf lah. Kalau kita masyarakat kita tak suka, masyarakat kita suka bau bunga rampai apa semua kan. Bau macam tu terpulang lah ikut masyarakat. Yang penting bagi masjid tu wangi lah. Yang penting bagi masjid tu wangi. Pakai cek-cek tu boleh letak sana, letak sini, letak sini. Pakai boleh tak salah sembur. Bukan semestinya kena asap. Sebab tu dia kata dia sukai mewangikan. Dia punya maksud dia, poin dia adalah wangi. Bukannya alat mewangi tu. Alatnya alat tu tak mesti ikut teknologi masing-masing lah. Aku Ibn Qayyim ketika kerana itu beliau pun namakan Abdullah Al-Mujmir. Mujmir maksudnya si pembakar kayu wangi. Kesimpulan ke-16, tidak boleh safar pada hari Jumaat bagi siapa yang wajib melaksanakannya apabila waktunya telah masuk. Namun wajib baginya melaksanakan Jumaat terlebih dahulu kemudian safar. Adapun safar sebelum waktu Jumaat. Ni masalah yang biasa orang tanya. Ustaz, hari Jumaat boleh ke musafir Ustaz? Biasa orang tanya soalan ni kan. Kita katakan kalau dah azan memang haram, tak boleh musafir. Dah azan tak boleh musafir. Tapi kalau sebelum masuk waktu Jumaat boleh tak? Okey. Kita kata terdapat 3 pendapat di kalangan ulama. Ketiganya adalah riwayat-riwayat tekstual dari Ahmad. Pertama, tidak boleh safar. Kedua, boleh safar. Ketiga, boleh safar dengan tujuan jihad secara khusus. Adapun mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, haram memulai safar hari Jumaat setelah matahari tergelincir. Maksudnya dah Jumaat lah. Matahari tergelincir maksudnya dah masuk Jumaat lah. Adapun safar dalam rangka ketaatan, dalam mazhab ini ada 2 pendapat. Pertama, diharamkan. Ini adalah pendapat yang dipilih Imam Nawawi. Diperbolehkan, dan pendapat ini pilih Ar-Rafi'i. Dua-dua ulama besar mazhab Syafi'i. Sedangkan safar sebelum matahari tergelincir, terdapat 2 pendapat dari Imam Syafi'i, iaitu pertama diperbolehkan, iaitu pendapat lama. Kedua, hukumnya sama seperti safar sesudah matahari tergelincir. Itu kita biasa dengar kan. Sebagai ustaz dia kata tak boleh musafir pada hari Jumaat. Itu satu qaul daripada mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Malik diterangkan melalui kitab At-Tafri', tidak boleh bagi seorang safar pada hari Jumaat setelah matahari tergelincir hingga ia mengerjakan salat. Tapi tidak mengapa baginya safar sebelum matahari tergelincir. Namun lebih utama adalah tidak safar apabila fajar telah terbit. Dan dia dalam keadaan mukim hingga mengerjakan salat. Ini pendapat Syafi'i. Pendapat Syafi'i dia kata macam ni. Kalau terbitnya fajar waktu subuh hari Jumaat tu, maka tak boleh musafir, berdosa. Okey, mazhab Malik pula boleh, tapi lagi afdal tak pergilah. Okey, saudara Abu Hanifah membolehkan pada hari Jumaat safar secara mutlak. Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa safar dari tempat tinggalnya pada hari Jumaat, maka didoakan malaikat agar tidak ditemani dalam perjalanannya. Hadis ini termasuk hadis Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ni dhaif, ma'ruf. Dalam Musnad Ahmad dari hadis Al-Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah dalam satu ekspedisi bertepatan pada hari Jumaat. Para sahabatnya telah berangkat di pagi hari. Kemudian beliau berkata, aku akan tinggal dulu dan salat bersama Rasulullah SAW, lalu menyusul mereka. Ketika Nabi melihatnya, beliau bertanya, apa yang mencegahmu? Baginda bertanya, apa mencegahmu berangkat pada pagi hari bersama sahabatmu? Dia menjawab, aku ingin salat bersamamu, kemudian menyusul mereka. Beliau SAW bersabda, sekiranya engkau menafkahkan semua yang ada di bumi, dan saya tidak akan dapat keutamaan keberangkatan mereka di pagi hari. Maksudnya, yang ni dalam bab yang pendapat yang ketiga, mengkhususkan pada hari Jumaat kan. Iaitu jihad, kalau jihad tak kisah, macam mana pun pergi je. Namun hadis ini cacat kerana Al-Hakam tidak mendengar dari Al-Miqsam. Maksudnya tak dapat direct lah, tak dengar. Maksudnya ada sanad yang terputus, munqati'. Kemudian perbuatan di atas berlaku bila tidak dikhawatirkan akan ketinggalan teman seperjalanan. Yalah, takut tertinggal kan. Adapun bila khawatir akan ketinggalan, maka boleh baginya safar secara mutlak, kerana ini adalah salah satu uzur yang menggugurkan kewajipan Jumaat dan salat berjamaah.
Barangkali apa yang nukil dari Al-Auza'i bahawa beliau ditanya tentang musafir yang mendengar azan Jumaat sementara ia telah menyiapkan kenderaannya, maka beliau menjawab, hendaklah ia meneruskan perjalanannya. Difahami dalam konteks di atas. Konteks atas itu apa? Iaitu agar tidak tertinggal. Demikian juga perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Jumaat tidak menghalangi safar. Jika maksud mereka adalah memperbolehkan safar secara mutlak, maka itu adalah sesuatu yang diperselisihkan. Yang menjadi pemutus adalah dalil. Maksudnya, kalau tak ada dalil, tak boleh kata benda tu tak boleh. Sementara Abdul Razak meriwayatkan dalam musannafnya dari Ma'mar dari Khalid Al-Hadha. Dia sebut dia Al-Khalid Al-Hadha. Dia sebut nama dia. Saya tahu nama dia cara sebut. Abdul Razak Aidan An-Thawri untuk Al-Hadha dari Ibn Sirin. Mana nama dia? Betul, Al-Hadha. Al-Hadha itu Al-Hadha. Hadha nama tu. Hadha. Bukan Hadha lah. Ada Hamzah di hujung. Khalid Al-Hadha. Dari Ibn Sirin dan selainnya bahawa Umar bin Al-Khattab melihat seorang lelaki mengenakan pakaian safar setelah menyelesaikan Jumaat. Maka beliau berkata, ada apa denganmu? Malak. Dia menjawab, aku ingin safar namun aku tidak suka keluar hingga aku solat Jumaat terlebih dahulu. Umar berkata, Jumaat ini tidak menghalangimu untuk safar selama waktunya telah tiba, perawinya okey. Ini adalah perkataan mereka yang melarang safar sudah matahari tergelincir dan tidak melarang bila sebelumnya. Abdul Razak menyebutkan pula dari Al-Thawri, dari Aswad bin Qais, dari ayahnya berkata, Umar bin Al-Khattab melihat seorang laki-laki dengan penampilan safar, maksudnya anak musafir. Laki itu berkata, hari ini adalah hari Jumaat, kalau bukan kerana itu aku telah berangkat. Maka Umar berkata, sesungguhnya Jumaat tidak menghalangi orang yang akan bermusafir. Keluarlah sebelum tiba waktu berangkat untuk solat Jumaat. Perawinya bagus. Beliau menyebutkan juga daripada Al-Thawri, daripada Ibn Abi Dhi'ib, dari Salih bin Kathir, dari Az-Zuhri berkata Rasulullah SAW keluar safar pada hari Jumaat pada sebelum salat Jumaat. Namun perawinya ada perawi yang lemah sanad ini. Beliau menyebutkan dari Ma'mar, dia berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Kathir, apakah boleh seorang keluar safar pada hari Jumaat? Beliau pun tidak menyukainya. Lalu aku menceritakan padanya tentang rukhsah, keringanan tentang hal tersebut. Maka beliau berkata kepadaku, sedikit sekali seorang keluar pada hari Jumaat melainkan akan melihat apa yang tidak disukainya. Sehingga engkau memerhatikan hal itu, sehingga engkau akan mendapatinya sedemikian. Ini pendapat dia. Maksudnya tak bagus musafir Jumaat. Ibn Mubarak menyebutkan dari Al-Auza'i, dari Hasan bin Atiyah berkata, aku seorang musafir pada hari Jumaat, maka siang akan mendoakannya agar tidak diberi pertolongan memenuhi keperluannya dan tidak ditemani dalam perjalanannya. Maksud ini sebagian ulama salaf yang tak suka musafir pada hari Jumaat. Al-Auza'i menyebutkan dari Musaib bahawa ia berkata, safar hari Jumaat adalah sesudah salat. Ibn Jurayj berkata, aku bertanya kepada Atha, apakah sampai kepadamu bahawa biasa dikatakan apabila seorang di sore hari, siang hari berada di suatu kampung ditegakkan pada salat Jumaat, maka tidak boleh baginya pergi dari tempat itu hingga mengerjakan salat Jumaat. Dia berkata, sesungguhnya yang demikian itu tidak disukai. Aku bertanya, bagaimana pula hari Khamis? Dia kata, tidak, siang itu tidak mengapa baginya berangkat. Apakah kesimpulan masalah ni? Baca panjang-panjang tak tahu apa kesimpulannya. Boleh tak boleh ni? Sekali lagi kita katakan, Ibn Qayyim tadi, bila masalah ni, kita kembali kepada adakah dalil yang jelas melarangnya. Tak ada. Dia kata jangan musafir pada Jumaat, tak ada. Jadi para ulama' dia kata kembali pada yang asalnya, iaitu musafir sebelum masuk waktu, maka tu tidak mengapa, bila masuk kena sembahyang salat. Masalahnya pada zaman sekarang ni, kita nak berjalan, bukan kita yang menentukan masa, especially kalau kita nak flight lah. Jadi flight itu yang menentukan kita. Flight tu musafir lah.
Jadi itulah kita maknanya bukannya waktu tu yang menentukan Ya, kita. betul, sahih. Musafir tu Yalah, contohnya flight pukul 1.45. Jadi kita kira musafir. Kita keluar pergi airport tu, kita kira musafir lah sebelum Zuhur tu. Awal contoh. Lagi lah confirm. Lagi lah boleh. Ni yang betul-betul flight tu waktu Jumaat tu. Betul. Dia selalu jadi problem macam mana tau, bila rumah dia dekat dengan airport. Tapi kita kata tak masalah. Bila dah keluar, dia kena musafir lah tu. Dah keluar rumah. Cuma para ulama kata dia tak boleh qasar lah. Dia tak boleh qasar lah. Dah keluar rumah nak tunggu flight tu, dia kena musafir lah. Cuma nak tunggu kapal terbang dia pergi. Jadi kalau dah masuk waktu, bolehlah solat Zuhur. Ia musafir sah. Boleh solat Zuhur. Boleh solat bagi musafir. Tidak ada solat Jumaat bagi musafir dan tidak ada bagi wanita. Kata Nabi SAW, tidak ada Jumaat bagi orang yang musafir. Hadis Nabi SAW jelas masalah. Tidak ada Jumaat bagi orang yang musafir. Solat jamaah dengan pasal Jumaat macam mana? Wallahu alam. Memang ini pun dipersisihkan para ulama sebab tak ada dalil yang jelas kata tak boleh, dan tak ada dalil jelas kata Nabi buat. Cuma setiap ulama berpendapat bahawa ada pendapat yang kuat. Kata sebahagian kata boleh jamak sebab jamak itu ialah untuk rukhsah, keringanan. Kalau tak boleh jamak maka tidak ada keringanan padanya. So, ulama kata tidak. Yang boleh jamak itu Zuhur dengan Asar, bukannya Jumaat dengan Asar. Dan Jumaat ada hukum yang berbeza dengan hukum Jumaat. Wallahu alam. Dalam masalah ni saya taklid kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah taala apa semua mengatakan bahawa tidak boleh menjamak solat Jumaat dengan solat Asar. Tapi siapa nak ambil pendapat kata boleh ambil ya. Saya tak kata. Dua-dua pendapat ni dua-dua kuat dan dua-dua hujahnya pun hampir kuat. Dalam masalah ni saya taklid. Dah. Tak ada dalil. Tak ada dalil yang jelas tak Nabi larang, tak ada. Jadi saya dengar dia kombinasi dua kata okey tak boleh lah jamak. Tapi dia kata kalau you jamak pun niat tu jangan cakap jamak solat Jumaat. Jamak Zuhur. Masuk buat agak itu. Ini kau nak tipu siapa ni? Saya bukan niat Jumaat saya niat Zuhur. Saya kena buat Jumaat tadi tu. Tak boleh, tak boleh, tak kena. Itu helah yang tak masuk akal. Allahu a'lam bissawab. Saya kata ini dua pendapat dua kuat. Kalau Ustaz Ali dah ambil pendapat kata boleh tak Ustaz saya? Betul tak? Ustaz Ali ambil pendapat kata boleh. Barakallahu fikum. Jadi kalau tanya sebagai ustaz lain pula, dia kata tak boleh, tak dibenarkan. Atau Syekh bin Baz kata tak. Syekh Salih Munajjid dalam Islam Q&A pun kata tak boleh. Dalam Islam Web pun tak boleh. Atau fatwa masyaikh kita baca Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan apa semua kata tak boleh. Masalah ni saya taklid kepada mereka. Saya kata saya taklid kepada mereka. Saya pun tak tahu dalam masalah ni yang lebih detail, dalam masalah usul fiqh lagi dalam. Saya kata saya taklid mereka dalam masalah ni. Jadi kalau saya taklid, abang taklid, dua-dua tak boleh gaduh lah. Ini kalau ambil ikhlas. Bukan itu lah. Saya kata ambil mana yang kita yakin dekat dengan pendapat yang lebih kuat. Allahu a'lam bissawab. Saya taklid masalah ni. Dan saya pun tak berani nak kata pendapat lagi kuat. Saya kata saya taklid saja kepada Syekh Salih Fauzan dan yang lain-lain, kerana kita yakin pada mereka mengikuti hadis Nabi SAW. Dah selesai masalah ni. Hari Jumaat. Keistimewaan ke-17 lah, bagi orang yang berjalan menuju Jumaat, setiap langkahnya sama seperti pahala puasa dan salatnya setahun. Abdul Razak berkata, diriwayatkan daripada Ma'mar dari Yahya bin Kathir, dari Abu Qilabah, dari Abu Al-Ash'ath As-San'ani, dari Aus bin Aus, dia berkata Rasulullah bersabda, barang siapa jima' dan mandi pada hari Jumaat, berangkat lebih cepat dan lebih awal, mendekat kepada imam, berdiam, maka baginya setiap langkah yang dilangkahnya sebagaimana pahala puasa dan solatnya setahun. Yang demikian itu adalah mudah dan sanadnya adalah sahih. Sanadnya adalah sanad yang sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Imam Ahmad kata lafaz ghassala pada hari itu bermakna berhubungan intim dengan isterinya. Demikian ditafsirkan oleh Waqi'. Ini dalil yang kata malam Jumaat tu afdal tu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Keistimewaan ke-18, bahawa ia adalah daripada hari penghapusan kejelekan, keburukan. Yuka takfir sayiat, menghapuskan dosa. Kan kita sebut ayat tadi, Jumaat antara Jumaat menghapuskan antara kedua kesalahan antara keduanya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Salman, ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apakah engkau tahu apakah hari Jumaat? Atau apakah itu hari Jumaat? Bahasa Arab apa? Tidak. Atadri ma yaumul Jum'ah? Kau tahu tak apa itu hari Jumaat? Qultu huwal yaumul ladzi jama'allahu fihi abakum Adam, iaitu hari yang Allah Ta'ala mengumpulkan bapa kamu Adam. Walakinni adri ma yaumul Jum'ah. Walakinni ma adri yaumul Jum'ah. Tapi aku tak tahu apakah itu hari Jumaat. La yatatahhar rajul fayuhsinu tuhurahu, tak ada orang itu bersuci dan memperelokkan bersucinya. Thumma ya'til Jum'ah, dan hari Jumaat fayunsita hatta yaqdiya al-imam salatah, dengan dia diam sehingga imam selesaikan salatnya. Illa kanat kafaratun lima bainahu wa bainal Jum'ah al-muqbilah majtanibatil maqtalah. Nampak tak? Semuanya itu al-kafarah antara dia dan Jumaat yang akan datang, selagi mana dia menjauhi dosa besar. Dia sebut tadi kan. Nah, dalam musnad aidan min hadis Atha al-Khurasani min Nubaishah atau Nubaishah al-Huzali annahu kana yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia mendengar Rasulullah telah bersabda, innal muslima idza iktasala yaumal jum'ah, seorang muslim mandi pada Jumaat, thumma aqbala ila al-masjid la yu'dhi ahadan, kemudian menghadap dengan pergi ke masjid dan tidak menyakiti sesiapa pun. Fa illam yajidil imam kharaj salla ma badalah, kalau dia dapati imam belum lagi keluar, maka salatlah mana yang dia nak salat. Wa in wajadal imam qad kharaj, kalau imam dah keluar, jalas, duduklah. Fastama'a wa ansata, maka dengar dan diamlah. Hatta yaqdiyal imamu jum'atah, sehinggalah imam itu selesai salat Jumaatnya. Wa kalamah, dan khutbahnya. Illam yughfar lahu fi jum'atihi tilka dhunubihi kulluha an takuna kafaratan lil jum'ati allati taliha. Kalau Jumaat itu tidak menghapuskan dosanya semuanya, Jumaat akan datang untuk akan hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Tapi dengan hadis dia kata apa? Bila imam dah naik ke mimbar, maka duduklah, dengar. Maksud duduk tu bukan maksud dia suruh duduk terus. Solat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid wajib. Solat tahiyatul masjid wajib mengikut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Dan bisa kita dengar solat tahiyatul masjid ni solat sunat tahiyatul masjid. Kita panggil solat sunat tahiyatul masjid. Jadi pendapat yang rajih, yang kuat dalam masalah ini adalah solat tahiyatul masjid bukan sunat, hukumnya wajib. Masjid Haram bila tawaf berganti kepada tahiyatul masjid. Tawaf sunat kena buat tahiyatul masjid. Itu bagi orang yang dah selesai umrah. Tapi kalau orang yang umrah mula-mula sekali tawaf, bukan tahiyatul masjid. Kecuali kalau nak solat waktu. Itu yang cerita. Ustaz, kalau imam dah selesai dah solat, maka kita solat tu pengganti tahiyatul masjid lah. Yang penting ialah kita masuk masjid dalam keadaan kita solat. Faham tak? Kadang-kadang kita masuk masjid, imam dah start solat. Kata, ustaz saya tak sembahyang tahiyatul masjid lagi. Tak payah dah. Bila dah solat, kalau kamu mulakan dengan solat, maksudnya telah gugur lah buat tahiyatul masjid tadi. Faham tak? Kita sampai waktu imam dah mula solat Jumaat. Solat Jumaat tak boleh lah. Waktu solat Jumaat kita solat Jumaat lah. Ini khutbah. Masuk khutbah, imam tengah khutbah, kita datang masuk masjid lambat. Nak dengar khutbah ke nak solat tahiyatul masjid? Wajib buat solat masjid. Kita buat solat tahiyatul masjid. Ada setengah orang kata tak, duduk sebab dengar tu wajib, solat tu sunat, dia kata. Kita kata tak, solat duduk tu wajib. Sebab Umar pernah menegur orang yang Rasulullah SAW, bukan Umar, Rasulullah SAW pernah tegur orang yang dia masuk terus duduk, dan Umar kata bangunlah dan solatlah 2 rakaat.
Nabi SAW kata bangkit dan rukuklah, solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi begitu juga dalam kalau dengan kuliah, kalau ada kuliah, solat tahiyatul masjid dulu sebelum dengar kuliah. Nak beredar. Ada urusan. Ada urusan. Tafadhal. Tak ada masalah. Tafadhal. Lagi. Sebab beredar silakan. Ambil cucu, masya-Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya harta kamu dan anak kamu adalah fitnah. Betul lah tu. Fitnah hasanah. Fitnah hasanah. Ada fitnah hasanah lah, macam bidah hasanah lah. Pertama kali dengar fitnah hasanah. Pertama kali dengar fitnah hasanah. Betul juga orang ahli Al-Quran, wa nabluukum bisyarr bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan uji kamu dengan baik dan buruk sebagai ujian bagi kamu. Betul lah tu, fitnah. Cuma tak pernah dengar lah fitnah hasanah tu. Okey. Dah selesai masalah ni. Ke-19 pula, bahawa Jahannam dinyalakan setiap hari kecuali ke hari Jumaat. Pada pembahasan terdahulu telah dikutip hadis Abu Qatadah mengenai hal itu. Adapun rasanya wallahu a'lam bahawa ialah hari paling utama di sisi Allah. Dia sama macam hari bulan puasa kan. Bulan puasa, apa maksud dia? Ditutup pintu-pintu neraka, dia buka pintu-pintu syurga. Di dalamnya terjadi ketaatan, ibadah, doa-doa, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah sehingga dapat mencegah Jahannam dinyalakan. Kemungkinan maksud dicegahnya Jahannam tu pasal kita sebutlah dan sama macam hadis Ramadan tu. Sebenarnya kita faham secara literalnya, secara directnya, zahir hadis tersebut, iaitu memang tu ditutup. Ataupun maksudnya terlampau banyaknya kebaikan orang buat pada tersebut sehingga kan tak ada orang masuk neraka sebabkan banyak orang buat baik. Macam itulah. Tapi kita kata, ustaz, bukankah Jumaat ramai juga hantu-hantu tak main Jumaat apa semua ni? Kan? Jadi kita kata kemungkinan boleh juga patah balik ke maksudnya awal tadi. Sehingga dapat mencegah Jahannam dinyalakan. Oleh kerana itu kemaksiatan orang beriman lebih sedikit pada hari ini dibanding kemaksiatan pada mereka pada hari-hari lain. Maksudnya orang beriman lebih pada hari, tenang kan? Orang pun dah tak buat lah benda-benda jahat dia sebut tadi lah. Bahkan para pelaku dosa juga tidak mengerjakan hal-hal yang lumrah mereka kerjakan pada hari Sabtu dan hari lain-lainnya. Ya, tak? Hari Jumaat macam bertakwa sikit, tak ada buat jahat apa semua, baca Quran pagi apa semua. Hari Sabtu dia hore balik macam tu. Ada pun yang tampak pada hadis itu bahawa maksudnya adalah menyalakan Jahannam di dunia. Bahawasanya ia dinyalakan setiap hari kecuali hari Jumaat. Adapun hari kiamat azabnya tidak pernah berhenti. Tidak pernah diringankan sehari pun azabnya bagi para penghuninya. Oleh kerana mereka meminta para neraka Jahannam agar diringankan azab bagi mereka satu hari saja, namun permohonan mereka itu tidak dipenuhi. Dalam Quran sebut. Keistimewaan yang ke-20, padanya terdapat waktu pengabulan doa. Ini adalah waktu di mana tak seorang pun dari kaum muslimin yang meminta satu melainkan akan diberi. Tak perlu tunggu bulan tu tawaf Kaabah apa semua 1000 tahun sekali pada pukul 3.25 pagi, maka akan dapati bulan di atas tegak di atas Kaabah. Maka ketika itu doa kita makbul. Itu merepek. Merepek lagi khurafat. Memanglah 3.25 pagi doa makbul. Malah doa kan 1/3 akhir malam. Kita tak nafikan doa makbul pada waktu tersebut, tapi nak tepatkan 3.25, kita tak kisahlah. 1/3 akhir malam doa makbul sampai dah subuh. Tapi nak tetapkan kerana bulan atas tu tak betul. Itu berdasarkan cerita kisah yang khurafat. Tak ada sandaran daripada hadis yang sahih pun.
Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya pada hari Jumaat dapat satu waktu, tidak seorang hamba Muslim pun bertepatan berdiri salat memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia akan memenuhi permohonannya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan singkat waktu ni. Itu ambil waktu sini ya. Ada satu waktu, dia kata, satu waktu. Maksudnya waktu tu singkat. Lepas tu nanti kita akan tengok dalam jilid yang kedua perbahasan tentang waktu tersebut dengan detail. Disebutkan dalam Al-Musnad dari hadis Abu Lubabah bin Abdul Munzir daripada Nabi SAW, beliau bersabda, penghulu hari-hari adalah hari Jumaat. Ia adalah yang paling agung di sisi Allah, lebih agung bagi Allah daripada hari Aidilfitri, Aidil-Adha. Dalam terdapat 5 perkara: padanya menciptakan Adam, pada Adam turun ke bumi, padanya mewafatkan Adam, padanya terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah padanya, melainkan akan diberi selama ia tidak meminta yang haram. Padanya hari kiamat terjadi, tak satu pun daripada malaikat dekatkan, tidak pula langit, bumi, gunung ataupun pepohonan melainkan mereka takut, rasa takut pada hari Jumaat. Hadis tadi yang tersebutkan tadilah, banyak baca dua kali baca dah hadis ni dalam bab ni. Alhamdulillah, selesai jilid 1 terjemahan Jumaat, bersambung pada jilid yang kedua. Itu bukan kata Ibn Qayyim lah, itu kata penterjemah. Barakallahu fikum. Puan-puan dah ada ke buku jilid 2 ni? Dah ada dah? Kalau ada, terus masuk je, 11 sepuluh tu tak bawa. Itu bagus juga tu, habis awal. Jadi insya-Allah pada okey, soalan. Soalan daripada live stream. Assalamualaikum Ustaz, kalau berjimat pada hari Jumaat perlu mandi, apakah mandi jadi tadi perlu dipasang 2 niat? Tak perlu pasang 2 niat. Pasang satu niat saja, iaitu mandi wajib. Yang asalnya mandi wajib. Maka pada mandi wajib tu juga dia kata pada hari Jumaat. Tak perlu kata saja aku mandi wajib, mandi dan saja aku mandi Jumaat, mandi tak perlu. Tak perlu berhajat kepada ni. Cuma dia kata, ya Allah, aku mandi wajib dan juga kerana hari ni hari Jumaat. Tapi yang asalnya, mesti asal ni yang wajib tadi. Asal ni yang wajib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan baca buku ni, insya-Allah pada jilid pada hari Khamis depan biidznillah ta'ala.